Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bifadlihi al'amim. Wa idh manna 'alaina bi Muhammadin afdalul khalqi فهدانا إلى دين الحق واهدنا الصراط المستقيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatidzah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih lagi duduk di atas jalan iman. Kita masih lagi kenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hidayah yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Satu nikmat rahmat yang begitu besar, iaitu nikmat Islam dan iman, yang mana adanya orang lain seperti golongan yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal, yang tidak mendapat nikmat hidayah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita, Allah Ta'ala jadikan di kalangan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, istiqamah untuk kita semua sentiasa melazimi diri dalam menuntut ilmu. Paling kurang pun kita tak dan nak pergi menadah dengan guru-guru, maka banyaklah membaca. Sebab itu membezakan di antara seseorang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak ataupun kurang berpengetahuannya. Sebab membaca ini satu benda yang begitu mustahak, tuan-tuan, untuk kita faham. Dan bila kita banyak membaca, akhirnya akan datang banyak persoalan dalam minda kita, tuan-tuan, yang menjadikan kita nak bertanya kepada orang yang tahu tentang apa yang kita baca. Biasanya begitu, tuan-tuan. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahri mudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kata Allah, kalaulah semua pohon yang ada dalam bumi ini, kata Allah, nak jadikan pen untuk menulis ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bekalkan satu lautan yang luas untuk dijadikan dakwat untuk menulis ilmu Allah, kering laut itu, Allah tambah lagi dengan 7 lautan yang sama luasnya, pun sama kering laut itu, tetap tidak habis ilmu Allah untuk kita gali, tuan-tuan. Sebab tu ilmu yang paling mustahak bagi menaungi ilmu-ilmu yang lain disebut oleh Ibn Ruslan dalam Matan Zubat. Dia sebut, kata apa,
awwalu wajibun 'alal insani, dia kata awal-awal ke atas seorang manusia mukmin atau seorang muslim yang wajib atas dirinya itu ma'rifatu ilaha bil itqan, maknanya mengenal Allah Ta'ala itu dengan penuh keyakinan, lisihhatil imani mimma qadara, untuk mengesahkan keimanannya. Sebab tu ilmu yang paling besar utama dibahas di sisi ulama tentang adalah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah menjadi keutamaan punca utama untuk kepada ilmu-ilmu yang lain. Kalau tak ada ilmu kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tuan-tuan, akhirnya segala ilmu lain tu menjadi sesat. Kalau kita ada pun kepakaran dalam bidang kedoktoran, akhirnya kita akan terjebak kepada perkara yang haram. Kalau walaupun kita pakar dalam bidang ekonomi tuan-tuan, bagaimana untuk memajukan ekonomi kalau tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada ilmu dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dia akan terjebak pada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pentingnya untuk kita sama-sama istiqamah dalam kita melazimi diri dalam ilmu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dikeluarkan daripada segala masalah. Hari ni macam-macam persoalan timbul tuan-tuan. Masalah isu apa nama qunut nazilah tuan-tuan. Qunut nazilah yang dibaca setiap waktu solat fardu, apakah mesti dibaca dengan apa nama seperti qunut subuh? Sebab benda yang jarang dan dibahas di sisi asatidzah kita pada hari ini tuan-tuan. Jadi pentingnya ilmu ni. Dan isu baru ni pula solat Jumaat tuan-tuan, sehingga kan dikatakan mengutamakan solat sunnat tahtil masjid apabila berlaku bertembung, idza ijtama'a baina tahtil masjid wal adhan. Bertembung dua benda ni, adzanul tsaniyah li salatil Jumaat, maknanya bertembung di antara azan kedua solat Jumaat dan solat tahiyatul masjid, mana satu nak dibuat, mana aula yang dibuat tuan-tuan. Benda ni dah lama dibahas di sisi fuqaha tuan-tuan. Sebab tu pentingnya kita melazimi ilmu. Kadang-kadang ada benda kita rasa benda tu remeh sangat sebenarnya, tapi kerana banyaknya yang kita ini kurang mengetahui perkara-perkara tersebut, akhirnya pun kita pun jadi keliru tuan-tuan. Sebab tu dalam bab masalah khilaf ni tuan-tuan, dia ada disiplin dalam berinteraksi dengan perkara khilaf. Bagaimana untuk kita menyampaikan kepada awam, dan kita kena ingat orang awam pula level dia adalah la madhhab lahu, dia tak ada madhab. Al-awam bittiba'il ahli fatwa, dia mengikut ahli fatwa. Sebab tu para asatidzah dia kena macam kami ni tuan-tuan yang berkuliah macam ni, kami juga kena ada apa dipanggil disiplin dalam untuk menyampaikan kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak terasa salah faham terhadap apa yang disampaikan. Mestilah berteraskan kepada autoriti fuqaha ataupun mufti yang telah memilih khilaf yang ada. Sebab tu dalam masalah azan ni tuan-tuan, kita ambil dalil umum dulu, sebab paling kurang bolehlah. Sebabnya ada jugalah kelebihan masalah-masalah ni timbul, akhirnya dijawab oleh para asatidzah tuan-tuan, dan termasuklah mufti sendiri pun menjawabnya. Maka perkara ni sebenarnya kalau kita lihat atas jalan umumnya dulu, benda tu biasa tuan-tuan. Banyak dah orang tanya pada saya sendiri pun, sebelum-sebelum tu pun banyak juga ramai yang tanya. Contoh tuan-tuan, mari tadi solat maghrib, azan sedang berkumandang, tak? Lalu sampai kita ke masjid ini, dan kita pun masuk, dan kita pun confused. Nak jawab azan dulu ke? Bila tengok member sebelah, dia berdiri dulu. Tengok paling sebelah kanan pula, dia ni semayang pula dulu. Tengah azan dia semayang tahiyatul masjid. Pernah berlaku tak tuan-tuan? Tuan-tuan pilih hak mana? Kata aku ikut bedan mana. Kita kata aku tengok dia ni dua-dua boleh kot. Ada orang begitu tuan-tuan.
Ini sebenarnya, tapi benda tu sebenarnya khilaf tuan-tuan. Khilaf yang orang kata perkara yang kecil dalam furu' dalam masalah fiqh ni. Tuan-tuan, ini umum dulu, bukan cerita dalam bab solat Jumaat tuan-tuan. Bila azan tuan-tuan, kita sampai tu kita dengar azan. Maknanya bila kita masuk pula masjid, datang pula yang kemudian yang kedua, iaitu untuk ihtiram al-masjid. Maka dia kena solat 2 rakaat. Baik. Jadi ulama sebut dah dalam kitab Bahrul Madi pun disebut oleh Al-Marbawi dalam masalah ini, ataupun dalam Mughni Muhtaj pun disebut. Banyaklah, termasuklah kitab-kitab yang mutaakhirin pun membincangkan isu masalah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, idza sami'tumun nida faqulu kama yaqulu mithl al-muadzin. Jika kamu mendengar azan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu, maka nak sebutnya Nabi perintah di situ. Perintah itu atas jalan sunnah. Maka ulama di sisi Syafi'iyah menyebut sunnat muakkadah, dituntut untuk dia jawab azan. Maka sebab mana dia kata faqulu mithla yaqul muadzin. Sebutlah seperti mana yang disebut oleh muadzin. Allahu akbar, kita bersebut Allahu akbar. Kemudian datang hadis yang lain pula, Nabi kata, idza dakhala ahadukum, kata Nabi, bila masuk seseorang ke dalam fil masjid, fala tajlisu, kata Nabi, jangan duduk. Jangan duduk terus. Bahkan disebut dalam di sisi ulama juga yang lainnya menyebut, bukan setakat jangan duduk, jangan bercakap dengan orang lain. Jangan bercakap, kerana takut luput fadilat apa dia 2 rakaat tadi. Lagi. Jadi Nabi kata fala tajlisu hatta yusalli rak'ataini, sehingga dia solat 2 rakaat. Jadi sekarang bertembung dua. Mana ijtima' dua benda ni? Bertembung dua ni, azan dengan solat sunat tahiyatul masjid. Maka ulama sebut, bila bertembung dua ni tuan-tuan, maka melihat kepada keluasannya. Awalnya kita datang tadi, kita dengar azan dulu. Mana datang dulu? Azan dulu ke kita masuk masjid dulu? Kita sebelum masuk masjid tu, kita dengar azan dah tak? Dengar dah. Maknanya azan tu datang dulu. Sampai terjalan masuk masjid, azan tak habis lagi, separuh azan baru. Kita pun berdiri. Tu yang ulama kata, maka jawablah azan dahulu, kemudian barulah dia menunaikan solat. Di sini pun khilaf. Kalau dia tidak memiliki keluasan waktu, maka sudah memadai dia mengangkat takbiratul ihram untuk solat sunat qabliyah maghrib tadi, sudah dikira sebagai tahiyatul masjid. Ataupun kita tolaklah isu azan dengan bertemu dulu, dia masuk tadi, imam dah mengangkat takbiratul ihram untuk solat sunat solat fardul maghrib tadi. Maka perlukah dia nak solat tahiyatul masjid dulu baru dia ikut imam? Dah, dia terus ikut imam tadi, angkat takbir, maka telah terjadi kepadanya tahiyatul masjid. Automatic, spontaneous. Sebab ulama sebut dikira sebagai mendirikan sembahyang itu pun sudah dikira. Tak kiralah solat, maknanya solat itu terberlaku kepada solat qabliyah, sunat qabliyah ke, ataupun kerana solat fardu itu sendiri, maka dia telah menjadi tahiyatul masjid. Kalau tak ada, kita mari awal, dia terpanggil mutlaq, umum. Perkara yang umum, azan pun belum lagi, lambat lagi, kita pun sampai awal. Maknanya 5-10 minit sebelum azan tadi, kita pun sampai. Bila kita sampai, maka tak ada waktu yang tertentu waktu itu, maka ya kita niatkan dengan untuk solat sunat tahiyatul masjid. Jadi dua perkara bertembung ni tuan-tuan. Maka bila tadi azan dengan solat sunatul masjid, solat sunatul masjid itu ada keluasan tak waktunya tadi diberi peluang? Ada, iaitu dalam solat sunat qabliyah tadi. Jadi menjawab azan itu untuk didahulukan, kemudian baru solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat qabliyah sudah merangkumi dengan solat sunat tahiyatul masjid, dah dikira dah sekali. Selesai dah masalah ni. Adapun itu umum tuan-tuan. Itu umum dalam masalah semua solat. Bila mari masjid, berlaku azan subuh ke, azan asar ke, azan zuhur ke, berbeza dengan masalah azan kedua Jumaat. Azan kedua Jumaat ni tanbih untuk apa dia? Iaitu
memberitahu kepada jamaah bahawa selepas ini maka bermulanya khutbah. Jadi masih tetap dalam rangkuman azan. Ini yang khilaf ulama. Maka dua-duanya asah. Siapa yang di sisi fuqaha yang mengatakan bahawa mendahulukan tanpa menunggu azan, tak perlu jawab azan, dia terus solat sunat tahiyatul masjid, kerana illah di sini yang mereka ambil adalah untuk mendahulukan apa dia, rukun khutbah, mendengar khutbah itu lebih afdal. Okey. Itu juga pandangan asah. Ada juga pandangan asah di sisi Asy-Syafi'iyah, iaitu menjawab azan itu juga adalah diutamakan. Maknanya tak perlu dia solat sunat tahiyatul masjid dulu, azan kedua tadi, maka dia apa dia? Dia jawab azan tu dahulu. Bila lepas dia jawab azan tu tadi, baru dia solat sunat qabliyah zuhur. Dia bukan solat tahiyatul masjid. Sebab dia datang lambat tengah azan rakaat tengah azan yang kedua Jumaat. Maka itu afdal juga untuk dia menjawab. Asah juga di sisi fuqaha. Dua-dua itu adalah asah di sisi fuqaha. Menjawab azan itu juga utama. Kemudian ambil masa untuk solat sunat qabliyah zuhur dengan meringkaskannya, jangan memanjangkannya. Itu disebut oleh fuqaha begitu. Jangan memanjangkan solat sunat qabliyah zuhur itu. Maka untuk mengejar kepada mendengar khutbah yang dalam dikatakan rukun dalam solat Jumaat itu sendiri. Jadi khilaf ni tak ada masalah isu pun sebenarnya. Dua-dua itu asah di sisi fuqaha. Tak ada kata meninggalkan azan itu bukan asah di sisi fuqaha, iaitu sembahyang sunat qabliyah itu didahulukan. Sebab apa? Qiyasnya daripada mana? Jawab azan solat azan kedua ni, kerana mereka qiyas kepada apa dia? Kalaulah di hujung-hujung tuan-tuan, hujung khutbah yang kedua, kita mari lambat, ada masyaqqah. Ada. Ulama tetap kata adalah dituntut untuk dia menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Kalau ikut rukun itu dengan sunat tadi, maka kalau dia nak mendahulukan rukun, meninggalkan solat sunat tahiyatul masjid ataupun solat sunat qabliyahnya itu, sebab qabliyah itu tadi sudah merangkumi masuk tahiyatul masjid lah kita kata. Lagi nak habis dah apa nama ni, tetap ulama kata masih sunat. Itu yang qiyas kata lagilah waktu tu muasa'ah, waktu tu di awal lagi masih terlalu panjang. Itu yang diqiyaskan begitu, maka asah, maknanya afdal juga dia menjawab azan itu dahulu, baru dia solat sunat tahiyatul masjid ataupun qabliyah zuhur tadi. Selesai masalah. Jadi dua-dua ini adalah asah di sisi fuqaha tuan-tuan. Tak ada isu kata dahulukan sembahyang sunat qabliyah dulu, tak payah nak jawab azan. Ya, itu juga boleh dipegang. Kalau tuan-tuan nak pilih itu, pandangan itu juga asah. Kalau tuan-tuan nak jawab azan dulu, itu juga asah di sisi fuqaha. Selesai masalah. Okey. Adapun masalah isu yang hari ni yang kedua, membaca qunut nazilah tuan-tuan. Ya qunutun Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta faraqad dunya, itu dalil hadis hasan li ghairi, disebut oleh Imam As-Suyuti tuan-tuan. Ada yang menyatakan hadis ini dhaif, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sebab dalam peristiwa Nabi membaca qunut nazilah ni tuan-tuan adalah peristiwa Bani Zakwan selama sebulan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Lagi qunut nazilah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ittifaq, maknanya majoriti ulama sebut, dia kata apa? Iaitu dengan membaca, afdalnya membaca Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wal akhir. Kemudian ada yang menyatakan sunnah dia membaca Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk. Ada kata lepas baca tu sunat baca hatu pula tadi, baru baca yang kita biasa baca Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Jadi ada pandangan yang kata li yufarriqu, untuk membezakan di antara solat subuh, qunut subuh dengan qunut nazilah pada waktu yang lain, itu agak janggal. Pandangan itu agak janggal. Kenapa? Qunut nazilah itu walaupun dibaca dengan waktu solat maghrib ke, solat isyak ke, solat zuhur ke, solat Jumaat ke ataupun solat asar ke, maka
ianya tetap sunnah di sisi fuqaha dengan membaca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Dan boleh tuan-tuan boleh rujuk dalam Maktabah Al-Bakri pun disebut oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, pun disebut dalam Al-Kafi pun disebut. Saya ingat saya ni juga menyebut Dr. Hafiz Qaudiang kot, saya ingat saya, dia pun sebut juga. Saya ingat saya terbaca dia punya keterangan beliau dalam di page beliau tentang masalah qunut nazilah. Tapi kalau tak baca Allahumma hdina tadi, masih tetap sunat tak? Ya, masih tak sunnah, tak ada masalah. Tidak jadi kata solat tu batal. Cuma sunnah ni macam mana maksud tuan-tuan? Contoh tuan-tuan berdiri tadi kan, tuan-tuan berdiri solat berjemaah, orang ni tak rapat saf. Okey, kita pun kalau Arab tuan-tuan, dia cakuk dah kita. Kita mayang ni tak rapat jauh, dia cakuknya kita tarik. Hukumnya makruh bab begitu, sebab dia sunnah. Sunnah ni jangan sampai tahap memaksa orang itu sampai dia jadi berat. Tu. Tapi kita perlu untuk memberitahu kepentingan untuk mengamalkan sunnah ni supaya tidak ditinggalkan pula, pun sama juga. Kalau kita lihat orang ni dia nampak macam melanggari ataupun bercanggah dengan perbuatan sunnah, patutnya rapat soft tadi kan, kita pun orang ni kita geram. Bila kita heret dia tuan-tuan, dah jadi macam wajib tak? Dah macam wajib tak orang tu? Wajib ke? Aku tak selesa lah nak beripik-ipik dengan orang ni. Tak ada contoh dia kata, sebab di Malaysia ni dia tak macam di tempat lain tuan-tuan. Surau pun kata tak penuh tuan-tuan, luas, orang kata luas. Jadi kadang orang memang jadi begitu. Tapi kalau boleh kita berikan pemahaman kepadanya apakah kelebihan merapatkan saf. Tetapi kalau sampai tahap kita memaksa orang tu tuan-tuan, itu bercanggah dengan kaedah. Sebab tu dikata dalam kaedah tarkus sunnati li ta'lifi qulubin nas. Tengok, meninggalkan sunnah itu lebih aula jika kita lihat orang tu tadi dia tak faham tentang kesunahan sesuatu perkara tu. Lebih baik tinggalkan sunnah itu li ta'lifi qulubin nas, untuk menjaga hatinya. Lebih baik. Tidakkah jadi mafsadah lebih besar bila orang tu tak faham tentang masalah rapatkan saf, kita pun paksa. Lepas tu kita pun habis mayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan Haji, awak tak hafaz tau, Tuan Haji ni meninggalkan sunnah Nabi tau. Habis. Sebab tu hikmah tu penting. Tu yang orang marah baru ni. Ustaz tu kata pakai jubah tapi jahil dalam solat tahiyatul masjid ke nak jawab azan. Jadi tu hikmah dipanggil. Kadang orang terasa aku pakai jubah ni ikut sunnah dah, dia kata. Tak. Ya betul, jadi perlu benda begitu tak perlu sebut tuan-tuan. Maknanya dia pakai serban ke, serban dia besar mana, tapi dia ada masalah yang bercanggah dalam masalah fiqh, kita boleh kata pakai serban besar aja, tapi rupanya tak faham fiqh. Boleh cakap macam tu tuan-tuan. Dia kalau cakap macam tu boleh dengan sesama. Contoh, saya 5 orang kawan rapat ni mengaji daripada sejak kecil sampai besar, mengaji sama dengan syekh yang sama. Bila kita duduk ni, bila kita bincang pasal masalah fiqh ni, dia pun salah. Ni harap pakai serban besar. Kita kata tak apa, tu memang kawan kita lama dah, kita dah bergurau macam tu. Orang yang tak ketahuan kita pergi buat macam tu, tarik muka. Sebab tu dalam masalah begini tuan-tuan, kita pada waqi' semasa. Tu yang jadi isu hangat tu. Orang duk bahas tentang bukan masalah azan, jawab azan dengan masalah solat sunat tahiyatul masjid tu. Ceritanya orang duk kata jubah pula disebutnya. Tu yang dia kata, saya kata tak apalah, mungkin dia nak bagi tahu pentingnya ilmu. Kita pun nak bagi murnikan balik. Orang tanya, "Macam mana Ustaz?" Mungkin dia nak geram sangat kot. Dia kata, orang ni kata tempat tu mungkin begitu kot, dia kata. Mungkin tempat kita ni orang mengaji, tempat dia ni susah nak tengok orang mengaji ni, itulah suruh panggil mengaji, tak mau mengaji. Betul tu jadi macam tu, tak faham kaedah. Boleh jadi begitu. Kita bersangka baik saja, saya kata. Cuma orang yang tak biasa dengar begitu jadi terasa. Wallah ta'ala alam tuan-tuan. Sebab tu pentingnya dalam fiqh ni tuan-tuan, dalam bab diulang-ulang selalu masalah-masalah fiqh ni supaya kita tahu. Lepas tu bila mengaji, guru yang mengaji tentang masalah taharah, berak kencing tuan-tuan,
dia boleh kata, ada orang kata macam tu, masalah apa nak cerita lagi masalah berak kencing. Tuan-tuan, banyak lagi orang tak tahu masalah ni. Esok dia bila dia cerita masalah kentutnya, ustaz saya tadi duk berasa kentut saya ni dah hujung-hujung. Batal tak semayang saya? Tu buat taharah tu. Masihlah apa-apa taharah. Batal tak batal? Itu dalam masalah minar rih, angin duk main di hujung tu. Tu bila ustaz yang mengajar bab taharah tu kita tak mau dengar. Kita anggap benda tu Allah taharah je pun. Masalah air. Nanti masalah kita. Tuan-tuan, masalah air, bila air terkena najis, tuan-tuan, najis mutawassitah. Apa hukum buang air tersebut? Kita tengok, anak kita lah, dia pun berdiri kat situ tadi, duk tengah main air, dia pun terkencing keluar, airnya dari kencing terkena masuk dalam timba tu. Biasa kita buat apa, tuan-tuan? Buang. Di sisi ulama mazhab Syafi'i kata apa? Makruh. Bahkan boleh jatuh makruh tahrim, haram. Sebab membati. Tapi nak buat macam mana? Ada kaedah. Kaedah dia iaitu kata ulama mazhab Syafi'i, jangan buang. Ambil air bersih, tindan atas dia sampai diyakini hilang. Biasanya separuh lah. Itu pun ulama kata air itu kata pun tidak boleh dibuang begitu, masih boleh dimanfaatkan untuk kepada perkara yang bermanfaat yang lain. Kita hari ni buang kudan kita. Ini cerita masalah air simple, tuan-tuan, pun masih orang tak boleh nak faham. Masalah ambil wuduk. Kalau betul ambil wuduk, tuan-tuan, kalau kita kata bab taharah ni mudah sangat ustaz. Tuan-tuan kalau tak percaya, tuan-tuan rakam duduk kat tempat tuan-tuan ambil wuduk tu, berapa ramai ambil wuduk macam air terjun. Paip. Kena hari Jumaat, sebelum solat Jumaat tu, semua paip buka dah macam memang kita dengar macam air terjun, tuan-tuan. Ada dalam bab israf. Masalah ni israf dalam keterlampauan dalam penggunaan air dibahas dalam bab taharah, dibahas. Bila suruh ngaji bab taharah, kita kata apa ni, cerita budak sekolah rendah pun punya tajuk. Tapi amalan kita tu menggambarkan kita masih duduk standard sekolah rendah lagi. Wuduk kita. Kita nak beramal dengan sunnah, tetapi kita meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pentingnya menimba ilmu ni mustahil. Walaupun benda tu kita dah bisa dengar, ustaz ni cerita lain, kita dengar ustaz ni cerita, ni cerita lain pula ustaz ni. Tapi tajuk yang sama, mengembangkan kefahaman kita dalam sesuatu masalah fiqh, terutama dalam amal ibadah. Tu yang penting, tuan-tuan. Baik, insya-Allah kita lihat hadis yang ke-28. Qala al-musannif rahimahullahu taala alaihi, al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala alaihi bi sanadihi an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah atau kama qala, hadis rawahu Muslim. Baik, hari ini pendek, tuan-tuan, tapi bendanya fadilat begitu besar. Baik, hadis ini disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala alaihi yang sampai sanadnya kepada an Abi Yahya, ataupun nama sebenarnya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, Nabi kata apa? Ajaban li amril mu'min. Ajib ini nak ceritanya apa? Dia kata takjub. Itu maksud takjub. Hebatnya, macam tu. Hebatnya dia kata. Itu maksudnya. Hebatnya ada pada seorang mukmin itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amrahu, bila mana datang perkaranya, semua dianggapnya baik benda tu. Kullu lahu khair. Nak dapat tu susah maqam tu. Pernah tak kita beranggapan, tuan-tuan, hari ni banyak saya tengok orang yang suka share nasihat dalam Facebook, bagus. Baru ni ada satu hamba Allah, dia share, dia kata apa? Bagus, dia, sebab saya pun suka, saya suka ikut dia. Saya tak sebut nama lah. Dia kata apa? Hargailah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tengok wording starting tu alhamdulillah cantik. Cuma boleh kata jangan lihat pemberian orang lain
yang lebih baik itu hinggakan kita merasakan bahawa diri kita ini tidak disayangi oleh Allah Ta'ala Azza wa Jalla, maka tetap terus untuk menghargai pemberian yang Allah Ta'ala, walaupun pemberian itu tidak baik seperti pemberian Allah pada orang lain. Nampak macam kita dengar tu bagus, memang bagus pun, cuma dari sudut akidah salah. Setiap pemberian Allah Ta'ala Azza wa Jalla adalah baik. Sebab itu dalam peristiwa Nabi Musa AS dan Nabi Khidir, kita tengok peristiwa tu, kita takjub dalam peristiwa tu, tengok Nabi Khidir ni ada mukjizat, dia boleh nampak apa yang berlaku kepada benda yang orang lain tak tahu. Kan masa ringkas, kita ambil ringkas bila mana dia naik, bila Nabi Musa jumpa, dia kata ya Nabi Allah, dia kata aku ni nak mengaji dengan hang, nak menuntut ilmu, boleh ke? Kata Nabi Khidir tanya ada, boleh ke? Aku tadi kau tak boleh nak ikut lagi. Dia kata jadi masalah. Kata Nabi Musa, dah aku boleh ikut. Lalu kata Nabi Khidir, boleh dengan syarat, jangan banyak tanya. Ikut je apa aku buat itu, kau ikut je, jangan banyak tanya. Ada dalam surah Al-Kahfi, tentang boleh rujuk dalam peristiwa ni. Lepas tu Nabi Musa pun ikut. Bila ikut tu sampai di tepi pantai, naik kapal, bot. Naik atas bot tu, apa yang berlaku? Waktu jalan atas bot tu tuan-tuan, lalu Nabi Khidir ni tiba-tiba pecahkan, rosakkan perahu orang yang mereka naiki ni tadi, pemilik yang mereka naiki ni, merosakkan bot orang. Nabi Musa, hei, saya kata, apa ni? Merosakkan harta orang ni. Kan ku kata dah tadi, Nabi Khidir kata, kan ku kata dah, jangan banyak tanya. Engkau tak tahu apa yang aku buat ini, dia kata, maka lebih baik engkau diam. Kita banyak melihat cerita ni tuan-tuan kepada kemukjizatan yang ada pada Nabi Khidir. Tapi sebenarnya ini Allah nak beritahu setiap apa yang kita tak tahu, benda yang kita tak nampak hakikatnya, nampak macam musibah, tetapi itu yang terbaik di sisi Allah Ta'ala untuk kita. Sebab tu bila datang kapal, lihat kapal lanun datang, yang mana untuk merapas bot-bot nelayan ni, terutama di kalangan mereka yang orang kata punca rezeki mereka adalah dengan menangkap ikan, lalu dipecah oleh Nabi Khidir tadi bot tu, supaya kita pun maklum dia tak boleh, dia tak ambil bot yang rosak, dia nak ambil bot yang cantik-cantik sahaja. Itu selepas diceritakan oleh Nabi Khidir. Tetapi maksud di sebalik tersirat cerita ni tuan-tuan, kita kena yakin bahawa setiap yang Allah Ta'ala beri pada kita sesuatu yang kita tak nampak, kita terima dulu. Itu yang Nabi Khidir nak ajar Nabi Musa AS, terima dulu. Benda tu baik. Apa yang Allah Ta'ala, kita tengok ada orang yang anak dia mati tuan-tuan, asal ngandungnya meninggal dalam perut 6 bulan. Ada orang macam tu tuan, meninggal perut 5 bulan, meninggal dalam perut 7 bulan, tak pernah dapat anak. Tapi mengandung pernah, pantang pun pernah, tapi anak tak ada. Ada orang begitu. Dia rasa dia kata Allah ni, bila kita tengok orang lain elok je orang sat-sat beranak, elok anak sihat. Setahun seorang anak tu, orang beranak dapat anak, setahun lagi dapat anak. Kita rasa aku ni tak disayangi Allah ke? Tu yang ulama kata berlaku dhan, su'udzan terhadap siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersangka buruk dah. Tu yang dalam hadis ni nak sebutnya cerita tentang ajib. Maknanya takjub sungguh melihat orang mukmin ni maqam Nabi. Sebab tu Nabi kata ajaba, disebutkan oleh Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, kullahu lahu khair. Semua yang ada pada dirinya itu, tak kira lah yang orang lain lihat tu sebagai nampak macam baik, ataupun orang lihat apa yang dia didapat dirinya itu sebagai musibah, semua dianggapnya baik. Nak dapat tu susah tuan-tuan. Ni sebab tu Imam Nawawi bawa riwayat hadis ni tuan-tuan, nak membina kejituan akhlak sebagai seorang individu mukmin muslim. Kata benar-benar kita ni orang yang dikatakan nak beriman. Betul lah kata Profesor Dr. Allahumma salli alaihi yang meninggal baru ni, dia kata apa? Ini kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, penyusunan hadisnya itu adalah untuk apa? Membina tasawuf diri. Itu panggil tasawuf Imam Nawawi ni.
Dia nak beritahu, Imam Nawawi nak mengajar akhlak pada kita, tuan-tuan. Jadi dia pergi, Nabi beri awal tu. Apa yang disebut sebagai yang maksudkan itu? Nabi kata, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Takkan berlaku, Nabi kata, pada orang lain, melainkan dirinya itu seorang mukmin saja yang akan yang dapat benda macam tu, yang boleh buat begitu. Semua bendanya baik je. Tak pernah dia rasa benda tu tak baik. Apa kata Nabi? In asabathu sarra'u, jika didatang padanya itu menerima sesuatu sarra', ini apa dia? Kebahagiaan, kebaikan. Maknanya benda tu kita semualah dapat duit, sarra'. Dapat rumah baru, sarra'. Dapat isteri baru, sarra'. Dapat kasut baru, sarra'. Itu semua kita nampak macam tu, kita nampak ya baik. Bagi kita itu lazimnya begitu. Tetapi berbeza dengan orang mukmin. Orang mukmin ni bukan melihat kepada benda begitu je baik. Lepas tu kata Nabi SAW, dia mendapat sarra' itu syakara fakana khairallah. Dia bersyukur, itu juga baik baginya. Lalu Nabi SAW sebut, Nabi kata, wa in asabathu dharra', bila didatangkan ujian atasnya itu kesusahan, dharra', yang menjadikan dia rasa beban, susah, itu juga kata Nabi SAW, sabara, dia pun sabar, fakana khairallah, maka dia itu juga menganggap bahawa itu adalah baik, menyebut alhamdulillah. Kita tengok syarah Imam Nawawi, tuan-tuan. Sesuatu kah? Sekejap. Baik. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم العجب على وجه الاستحسان لشأن المؤمن وأحواله. Nabi nak menggambarkan tentang, kata apa? Imam ni sebut, Nabi nak menzahirkan tentang pribadi seorang mukmin, kata Nabi, yang ada pada wajhil istihsan. Istihsan ni susah, tuan-tuan. Bukan satu benda yang senang. Dia kena dibuat daripada sekecil-kecil benda. Contoh tuan-tuan, kita balik rumah lagi, isteri kita buat kopi lah, kita kata kita suka minum kopi, kopi cat kapal laut ke, kopi Cina ke, apa jenis kopi lah. Dia tahu dah kita ni suka minum kopi yang kurang manis. Mana contoh satu sudu kopi. Maknanya camca tu, sudu tu bukan sudu yang sudu makan. Tiba-tiba hari tu, malam tu dia buat satu sudu makan, gula dibuh dalam tu, jadi manis terlebih. Kita memang dah tahu, bila kita pun terus nak marah. Awak ni dah hari-hari buat kopi pun masih salah lagi. Maknanya kalau sekecil benda tu, tuan-tuan, kita tak boleh nak istihsan. Lambat pick up tu, betul lah orang tua dulu kata, dia ni lambat pick up, dia ni. Dan terus sangka baik dulu. Isteri ku ni tersilap kot, banyak sangat benda nak diingat dia, sampai dia ambil sudu makan tadi. Kopi satu sudu dalam kopi kita tadi. Kalau kita tak boleh nak hadam hak tu dulu, tuan-tuan, hak benda besar-besar lagi susah. Bagilah nazal insya-Allah.
illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Allahumma rabb hadhihi al-qadidah wa ati sayyidina Muhammad wa syaraf wa ba'd maqam. Baik tuan-tuan, jadi berkenaan dengan istihsan tadi, kalau sekecil benda tu tuan-tuan, kita tak boleh nak letakkan ianya sebagai suatu benda yang baik dalam diri kita. Tu yang jadi payah lagi lah, benda yang berat, yang besar. Kita tak mau menjadikan dia itu perkara yang baik, menganggap perkara itu baik, dengan masalah tadi tersilap sahaja, dengan tanpa sengaja isteri kita letak satu sudu gula makan, satu sudu makan gula dalam air kita tadi pun, kita tak boleh nak interaksi perkara itu dengan cara yang mana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Lagilah benda-benda yang besar. Ni yang nak sebutnya kelebutan jiwa hati seorang mukmin itu akan berlaku. Tu yang Nabi sampai tahap Nabi kata ajaban, kata Nabi, takjub. Kita sampai tahap kita pelik, dia ni, kita tengok musibah yang besar pun dia masih tenang, masih boleh senyum, masih boleh relax, tenang dalam keadaan tuan-tuan. Kalau kita kata diri kita, kalau kena kat aku, kau tak tahulah macam mana nak hadapi benda tu. Tapi kita tak tilik, dia nak jadi macam tu bukan sehari dua punya kerja. Boleh jadi berpuluh tahun baru dia nak dapat macam tu. Kerana dia yang cuba untuk melazimi, mulazamah dirinya untuk sentiasa menganggap sesuatu musibah yang dilihat oleh orang lain tu musibah itu tidak baik, tetapi dia menerimanya dengan menyebut itulah baik. Itu yang disebut oleh Imam Nawawi begitu. Maka dikatakan lianna ahwal mu'min kullaha fiha khair. Ahwal, hal-hal apa saja keadaannya semuanya baik di sisi orang mukmin. Rumah kan tenggelam banjir ke baik, tu pun tetap baik. Tak kata benda tu tak baik, dia tak akan kata tu musibah yang tak baik padanya. Tetap dia kata alhamdulillah. Ni orang yang hebat lah ni. Kita pergi, contoh kita pergi hantar bantuan banjir, tuan-tuan, musim-musim banjir macam ni lah. Kita pergi rumah tenggelam dah sampai atas tu. TV, kereta semua habis tenggelam peti air. Kita pergi jumpa ada tuan-tuan, kita kata kita pun hantu uluk bantuan kat dia, kita kata ni insya-Allah kami tolong bantu. Moga sabar, kita. Dia pun sebut alhamdulillah, dia kata alhamdulillah, ni musibah ni kami terima dengan menyebut alhamdulillah. Maknanya orang yang begitu masya-Allah, maknanya dia telah usaha dalam untuk melazimi setiap musibah yang diterimanya, menjadikan satu benda itu adalah baik di sisinya, kerana dia tahu benda yang kita tak nampak tuan-tuan. Kita tak nampak, macam cerita Nabi Khidir itulah dengan Nabi Musa AS. Bila kita nampak benda tu, semua orang akan tak ada orang kata istilah fastabiqul khairat, belum berlumba dalam kebaikan. Maknanya Allah memang sengaja nak uji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Nak tengok amal siapa yang paling hebat. Sebab tu sengaja Allah Taala buat begitu tuan-tuan. Semuanya adalah
tujuan litaqarub, untuk mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Siapa yang jadikan benda yang aku beri ini untuk jalan yang mendekatkan kepada aku, maka kamu tunggulah. Tengok nanti apa yang kamu akan dapat. Cuma yakin tak yakin, balik kepada akidah. Tu nak cerita balik pada akidah, tuan-tuan. Benda ni, sabar ni tak akan jadi. Kita nak dapat benda macam ni tak akan berlaku, tuan-tuan. Sebab tu tengok Allah Ta'ala kata apa? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, kata Allah. Di hari akhirat, apa yang kami dahulu datangkan lebih awalnya itu adalah seluruh amal manusia ni tadi. Yang dulu dia bagi sedekah. Dia sedekah apa? Sedekah duit, harta, macam-macam. Dia bagi buat kebaikan ni, tolong orang, buat infak ni, ini semualah kebaikan dia buat. Daripada segala pelbagai kebaikan dibuat atas dunia. Tetapi tiba-tiba Allah Ta'ala kata faja'alnahu, kami jadikan semua hak benar tadi, amal yang kamu rasa baik dah tadi, haba'an manthura, debu berterbangan. Kenapa? Cuba lihat tafsir, tuan-tuan. Disebut apa? Kerana mereka tidak kenal Allah. Tu je jawapannya. Benda kata sebut. Kerana apa? Mereka itu tidak kenal Allah Ta'ala Azza wa Jal. Dia buat contoh, kalau kita tengok Masjid Penang tu, tuan-tuan, yang mula-mula masjid negeri tu, tuan-tuan, siapa yang bagi, antara bagi modal waktu tu, orang kata yang antara yang besar jugalah nilai tahun tu, tuan-tuan, Bun Siu, tuan-tuan. Bun Siu, motor hak Honda Bun Siu tu, Bun Siu bagi 40,000 buat tu. Baik tak, tuan-tuan? Baik. Tetapi sebab tak kenal Allah Ta'ala Azza wa Jal, la yanfa', tak ada memberi manfaat. Sebab tu kita, tuan-tuan, kita sendiri yang dah duduk dalam agama Islam ni, kalau kita tak nak kenal Allah Ta'ala, sebab tu kita susah sangat nak terima hakikat. Kita susah nak terima sesuatu ujian yang Allah Ta'ala datangkan. Sebab kita tak sampai maqam untuk kenal Allah. Sebab apa Allah jadikan alam ini? Alam ini dicipta dengan manusia pun dalam pelbagai rupa pula, dan dalam keadaan pelbagai darjat pula, dalam pelbagai status pula, dalam pelbagai bangsa pula. Kenapa aku tak lahir lahir sebagai seorang Mat Saleh mata biru? Dah kita fikir macam tu tak? Sebab kita tak pernah kenal Allah Ta'ala ini secara amik ataupun secara dalam, tuan-tuan. Itu yang akhirnya kita sukar untuk memahami apa setiap Allah Ta'ala datang kepada kita, sebab keyakinan kita. Sebab tu saya sebut tadi, tengok Ibn Ruslan kata apa dalam Matan Zubat, kata apa tadi? Ma'rifatu ilaha bil istisqan, bukan bil itiqan, sorry salah, bil istisqan, maknanya dengan penuh keyakinan. Untuk apa? Untuk disebutkan sebagai menzahirkan rasa keimanan dia yang sempurna kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal. Yakin dia. Kenapa Allah datangkan musibah begini? Dia yakin Allah nak bagi aku satu benda yang baik. Kalau Allah tak datangkan ujian ni pada aku, maka boleh jadi aku akan jadi kufur pada masa akan datang. Itu orang yang sangka baik pada Allah Ta'ala Azza wa Jal. Kalau rumah aku tak tenggelam hari ni, aku boleh jadi orang yang asyik lupa dengan Allah Ta'ala, akan mengejar dunia lebih banyak. Itu orang yang sentiasa dia cuba untuk mengeluarkan dirinya daripada bersangka buruk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu hadis ni, tuan-tuan, mengajar kita tentang untuk sentiasa berinteraksi dengan hati kita. Sebab itulah hati kita, tuan-tuan, dia ini sesuatu benda yang menyimpan memori, tuan-tuan. Sebab tu memori yang lama, yang tak elok, yang benda yang kita rasa boleh padam dengan masuk memori yang baru. Sebab tu memori baru ni disebut dalam Quran, tuan-tuan, jantung ni sebagai penyimpan memori. Allah Ta'ala kata apa? Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa ayat kata thumma ja'alna lahu min sulatin min ma'in mahin thumma sawwahu nafakha min ruhi wa ja'alakum as-sama wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Tengok Allah kata, sikit yang mensyukuri kami bila mana kami jadikan padanya itu telinga, mata dan jantung. Jantung ni menyimpan memori. Memori itu datang dari mana? Kerana datangnya mata, yang telinga boleh mendengar, mata boleh melihat, maka dia boleh ingat, maka simpan di situ. Itu yang datang peristiwa sesuatu kita kenang balik, kita boleh rasa sedih, kita boleh rasa gembira, kita boleh rasa geram, kita boleh rasa macam-macam, tuan-tuan. Ini katakan jantung ni simpan memori, tuan-tuan. Sebab tu baru ni, tuan-tuan, baru ni seorang laki-laki ke perempuan saya tak ingat, yang baru ni pemindahan jantung babi. Tuan-tuan tahu tak?
Yang pakai jantung babi 2 minggu je hidup, kan? Keluar semua data-data tuan-tuan, dia mati, kan? Keluar semua data-data tentang pemindahan jantung tuan-tuan. Apa yang disebut? Ada berlaku pada tahun 1970-an, nama siapa, Mak Saleh seorang tu, dia ni penyakit jantung, ambil jantung seorang pembunuh upahan. Bila dia ambil jantung tu, letak pada jantung dia ni tadi, pada dia, jantung dia tak boleh pakai dah, ambil jantung hak pembunuh upahan ni, bubuh kat dia. Bubuh kat dia tuan-tuan. Apa berlaku pada dia? Dia sentiasa mengalami mimpi ngeri. Ini analisis data yang benar, bukan data orang kata tipu tuan-tuan. Apa berlaku dia? Dia macam teringat dia bunuh orang ni, dia bunuh orang ni, padahal bukan dia bunuh. Pasal dia ambil. Itu yang betul lah kata Allah Ta'ala. Ulama kaji hari ni, ulama contemporary masa yang mengkaji tentang masalah jantung tuan-tuan, jantung ni menyimpan memori tuan-tuan. Sebab tu orang yang dipindah jantung tadi dia boleh ingat. Sebab tu kita sendiri, kita boleh ingat tuan-tuan, sebab kita ada jantung ni. Besarnya manfaat jantung. Sebab itu disebut dalam pakar bidang biologi hari ni kata, apa dia, kalaulah jantung ni dia tidak memiliki 2 alat untuk dia menganalisis data dan boleh menyimpan memori itu tadi, iaitu mata dan telinga, maka jantung tu tidak akan berfungsi dengan baik. Kalau adanya hidup pun, hidup dalam keadaan yang tidak sempurna. Lagi-lagi untuk kenal Allah. Itu disebut nak kenal Allah lagi susah. Tak ada mata, tak ada telinga tuan-tuan. Nak kenal Allah macam mana? Ada jantung saja. Mana datang memori nak simpankan dia kenal Allah? Nak tengok gunung, orang cerita gunung Allah Ta'ala cipta, orang Allah tak boleh nampak pun, nak mendengar tak boleh. Dua-dua tak ada, mata dengan telinga tak ada tuan-tuan, tak boleh. Jadi itu nak sebutnya tentang apa dia, kita boleh ubah, bukan ubah, tukar memori itu, buang memori-memori yang tak baik ni tadi, datangkan memori dengan kita melazimi selalu husnuzan pada Allah Ta'ala Azza wa Jalla, sangka baik pada Allah Ta'ala Azza wa Jalla tu mustahab. Maka akhirnya tuan-tuan, barulah yang kita dapat maklum yang dikatakan ajaban, takjubnya kita terhadap seorang mukmin yang mana dia ni kalau musibah pun dia anggap baik, dia boleh terima dengan hati yang cukup terbuka. Sampai kita tengok dia kata aku pun tak boleh nak buat macam dia, padahal kita juga boleh, kerana kita tidak ada usaha ke arah itu. Wallahu taala alam tuan-tuan. Nanti kita sambung hadis yang ke-29 daripada Anas bin Malik, berceritakan tentang Fatimah alaihi salam, yang menceritakan tentang apa? Kesusahan ba'dal yawm, karbal ba'dal yawm, yang dialami oleh Fatimah itu. Dia rasa beban, betul ke? Itu yang diceritakan. Kemudian masalah tentang bagaimana menerima musibah. Fatimah alaihi salam ni selepas kewafatan ayahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Betul ke Fatimah ni menjadi karb ni kan, disebut kepayahan, kesusahan yang dialami oleh seseorang. Itu disambung hadis ini oleh Imam Nawawi nak meletakkan tentang, nak faham. Lepas dia cerita tentang baik pun, itu perkara baik kita dapat pun baik, musibah pun baik, maka disebut bagaimana dia ambil daripada riwayat kisah sahabat ni, yang mana mereka menerima musibah itu sebagai satu kebaikan di sisi mereka. Allah Ta'ala alam. Ada soalan nak tanya kah? Baik, insyaAllah cukup sekadar itu. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futul 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa dhakkirna mimman nusina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman, tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al lana fina wa la ma'ana wa la mayyit min shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Sudah ingat tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.